Ya, Ya jangan. Percayalah. Amboi. Amboi. Hotel sak sedap. Nampak. Nampak? Aduh. Rumah panas ni Ngayak. Hello. Siap tengok. Nampak Okey, malam panas ni je. kita akan tengok pasaran. Sebelum kita akan tengok news, kita akan tengok fundamental news dulu. Dan seterusnya Ibu F akan tengok currency strength kita ni. Currency strength kita yang mana kita akan tengok currency mana yang sedang trade malam ni, yang tengah trending. Mungkin kita akan dapat setup malam ni. Dan seterusnya baru kita akan tengok $8 dan juga masuk paket. Jadi sekali tuan-tuan ada sebarang pair nak tengok kita buat analisa bersama, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan monitor. Dan jangan malu-malu lah untuk tanya sebarang soalan di ruangan komen. Okay. Okay, untuk malam ni di Forex Factory kita ada beberapa news penting. Untuk pagi tadi kita ada FOMC berita mengenai oil dan sekiranya tuan-tuan trade oil malam ni dia terbang ke langit ni mungkin FOMC minit dia ni melibatkan bacaan yang memihak pada minyak lah. Walaupun USD digambarkan kuat pada pagi tadi disebabkan satu news yang mana Federal nak naikkan tax rate untuk Bitcoin miners, sebab tu kita lihat Bitcoin turun sangat-sangat lah pada pagi tadi sampai sekarang. Jadi mungkin sebabkan berita ni kita kena berhati-hati. Tanpa berita ni tuan-tuan mungkin tersalah langkah, tercedok, tersalah apa, mungkin tersalah step lah. Itu yang kita ingatkan. Dan pada 9.30 malam tadi ada satu major impact news untuk USD yang mana bacaan dan negatif. Kita dapat lihat sedikit pelemahan pada USD. Ikutkan sekarang yang cerita malam tu cap ni dia turun balik. Walaupun pada pagi tadi dia naik. Dan malam nanti pada pukul 11 malam ada satu high impact news untuk USD, ISM Services PMI. Dan bacaan forecast adalah lebih teruk pada sebelum ni, lebih jatuh. So sekiranya harga ataupun bacaan yang keluar ini menunjukkan warna merah macam di atas ni, menunjukkan USD akan lemah. Jadi kita dapat lihat pair major pair ni dia akan drop, terutama kalau USD depan. Kalau USD di belakang dia akan naiklah bacaan dia, harga dia. Dan sekiranya positif pula, mungkin kita dapat lihat penguatan pada US dollar lah. Ikan sambung penaikan pada disebabkan oleh news pada pagi tadi. Jadi untuk esok juga kita ingatkan tuan-tuan, berhati-hati sekiranya tuan-tuan penggemar trading news, tuan-tuan kena monitor lah non-farm employment change NFP. So NFP ni biasa ramai orang tunggu pada setiap bulan, orang trade sebulan sekali untuk beberapa minit saja sebabkan berita ni utama di gold lah. Jadi bacaan fokus dinyatakan akan bertambah. Employment change akan bertambah, maksudnya akan ramai orang yang mendapat kerja. Jadi ini positif untuk ekonomi USD sekiranya dia bertambah betul lah ikut fokus ni. Jadi sekiranya dia melebihi pada fokus ni, biasanya USD akan kuat. Tapi sekiranya dia negatif dan kurang dari previous, biasanya orang akan sell USD banyak lah. Kat situ kita kena berhati-hati. Unemployment rate pula berkurang menunjukkan pengurangan orang yang tidak bekerja, jadi orang menganggur berkurang. Ini menunjukkan fokus yang baik untuk US dollar. Dan average hourly earnings pun bertambah. Ini mungkin menunjukkan inflasi. So mungkin data ni mix juga lah sebenarnya. Okay, dan pada waktu yang sama juga 9.30 malam ada Canadian dollar. Sama juga employment change dan unemployment rate. Dan dinyatakan employment rate berkurang, mungkin Canadian dollar akan melemah. Dan employment rate pun nampaknya akan kekal sama lah ikut bacaan ni. Kita akan tengok pada esok hari. Jadi major impact news, tuan-tuan jangan sekiranya tuan-tuan trader ataupun scalping, hati-hatilah. Kalau swing trader dia tak boleh sangat pasal news ni. Secara fundamental kita akan berubah sangat lah, mereka dia terang apa kan.
Betul. Right. Okay, setengah siapkan pas ke C5 untuk tengok currency strength kita. Yang mana kuat. Okey. Okey, terima kasih C4S untuk untuk berita news tuan-tuan. So sangat dahsyat tuan-tuan kalau kita dengar C4S cakap tadi tentang Bitcoin. Betul, memang betul. Daripada pagi dia menjunam C4S sebab tadi saya ada lepak sembang dengan kawan, ingin trader, kawan-kawan yang pegang trading ni lah, trader Bitcoin kan. Memang Trader dia Bitcoin. kata turun-turun. Adalah C4S kena seorang tu. Jadilah lepak cerita-cerita memang tengah jatuh sekarang ni kan. Risau juga dia orang tu, tapi tak apalah. Boleh hold lagi. Syahir Okay, tuan-tuan, Bahar cakap gold dekat gold. Nanti kita nak bagi. gol. Nanti gold. Ada gold memang kita Nanti kan akan gol tengok. Okey, boleh. Terima kasih Cik apa? Cik Syahir. Cik Syahir Bahar. Terima kasih Cik Syahir. Alright, so kita akan buat yang ni dulu. Lepas tu kita akan terus kepada indeks dolar dulu. Tak sabar. Tak sabar. Lepas tu tak apa, kita akan proceed apa yang boleh. Cik Syahir minta gol, kita buat gol. No problem. Okay. Okay, so kita tengok tadi kepada news So sekarang kita tengok kepada currency strength. Currency strength tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak. Dia sama je matching je dengan news yang kita tengok tadi. So sama saja, tak nak perubahan apa, tak nak beza sangat. Okay, tuan-tuan tengok Euro USD. Euro USD tuan-tuan tengok keadaan dia masih lagi consolidate Masih lagi consolidate. So ni di M5 lah, kita ambil hour lah senang, kita ambil hour lah sharp. Kita ubah Okay, keadaan dia masih lagi consolidate tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, so kadang consolidate ni teknik apa yang tuan-tuan rasa sesuai pakai, ada aja teknik. Sebenarnya tuan-tuan kena faham teknik ni banyak. Teknik time consolidate pun ada, teknik time trending pun boleh pakai. Dia banyak teknik supaya, betul tak? Kita kena pandai main teknik. InsyaAllah boleh. Pandai baca. Kena pandai baca. Okey, betul. Jadi Euro USD tuan-tuan consolidate keadaan tengah sekarang. So keadaan nak kata Euro kuat pun tak, kita nak kata USD kuat pun tak. Macam tu. Dia tengah consolidate. Okay? GU pun seakan-akan nampak macam GBP lebih kuat pada USD, betul? Memang betul, tetapi kenaikannya sangat lemah. Sangat lemah. Jadi dia mungkin membentuk consolidate juga, ataupun kenaikan yang kecil yang sangat lemah tu kita tengok. Kalau dari segi ni 1.36 tu dia sudah test dekat kawasan resisten yang pada saya sangat mantap, sangat kuat lah sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok ada candle kapit dekat situ. Jadi resisten tu juga kuat menunjukkan kemungkinan untuk dia nak pull back tu tinggi. Kemungkinan semua USD JPY. Okay, USD JPY kita tengok mula-mula trend menunjukkan USD memang kuat pada JPY. Jadi tetapi sekarang ni nampak dia macam nak slow. Dah slow dekat situ tuan-tuan. Jadi berhati-hati. Tetapi bukan kata kita kata nak slow mungkin dia nak turun, tak. Mungkin juga dia lebih kepada nak naik lagi lah. Sebab kalau tuan-tuan perasan, dominant candle bullish tu lagi kuat besar. So kalau dia break ke atas, insyaAllah dia boleh naik lagi. Itu antara anggaran yang pertama kita boleh buat kat sini. Okay. So minyak macam mana? Minyak nampak naik sebatang. Minyak agak kuat. Naik sebatang dan tengah test 80.2 sekarang ni, iaitu area kalau pada pandangan saya candle kapit lah. Tapi candle kapit tu agak kurang kuat lah, nak kata kuat sangat pun tak. Mungkin dia boleh naik lagi sampai kepada 85. Mungkin dia naik sampai 85. Mungkin je. Kemungkinan pertama kita tengok. Alright, so next kepada USD CAD. USD CAD kalau tuan-tuan lihat sama juga keadaan dia. Dia turun, lepas tu dia membuat satu dominan merah, tapi lepas pada tu keluar lagi dominan biru yang lagi kuat. Dan sekarang candle biru tengah break. Nampak tak? Break dominan candle dan membentuk satu lagi candle. Kemungkinan besar untuk dia nak naik tu agak tinggi. Tetapi kemungkinan besar naik agak tinggi lah. Tetapi mungkin juga tuan-tuan kena pastikan 1.28 28 something lah. Itu adalah candle kapit di mana area resisten yang pada saya sangat kuat dan area high volume. So kemungkinan dia nak reject juga tinggi. So dia ada dua kemungkinan. Satu dia break dominant candle, so dia nak naik. Satu lagi dia sudah touch echo dia dekat high volume area. So kena berhati-hati. Okay, sebarang kemungkinan boleh berlaku So USD CHF. USD CHF kalau tuan-tuan lihat kat sini, kekuatan memihak kepada USD. Sebab apa? Sebab tuan-tuan lihat ada dominant candle bullish yang sangat kuat. Dan kemungkinan besar next candle tu kita tunggu close. Kalau dia close dengan biru, insyaAllah tuan-tuan dia boleh naik lagi sampai 0.925. Okay, sebab 0.925 tu adalah area resistance yang valid.
Okay, ni roughly baca lah tipu Ana, sekali baca betul tak betul pulang lah, tak tahu kan. Baca Korang mesti macam betul. okay. Ni you nak masuk sikit tipu Minum. Yang habis tu. Tipu katanya tu. Nak terlain masuk. Okay. So insyaAllah tuan-tuan tengok AUD USD, kekuatan memihak kepada USD USD nampak lebih kuat sebab apa? Tuan-tuan nampak dah dominant candle merah dan sekarang dominant candle merah tu sudah di break. InsyaAllah kalau dia close dengan merah, body merah, insyaAllah dia akan turun lagi sampai 0.71. Okay, kekuatan memihak pada USD USD, AUD USD, kekuatan memihak pada USD. Untuk gold tuan-tuan tengok tuan-tuan apa yang tuan-tuan nampak, ada dominant candle kan, very dominant candle kan, sekarang break. Kalau kata candle itu close dengan macam tu, bearish candle, bermaksud insyaAllah dia boleh turun lagi sedikit lah, nak kata turun banyak pun tak pasti, dia boleh turun, nanti kita akan lihat, dia boleh turun lagi sikit sampai area 1760 pun boleh, atau sampai area 1740 pun boleh. Okay, 1740 pun boleh juga. Okay, tak apa, yang tu just sekali baca sekali lalu macam tu lah. Kita nak buat analisa juga lah, nak tahu pergi mana. Kena analisa, ni just baca-baca seronok Betul, kan. betul. Okay, NZD USD sama juga tuan boleh lihat. Okay, dia ada dominant candle dekat situ, dia dah break dengan merah. Kalau close dengan merah, insyaAllah dia boleh turun. Tetapi turun dia kita kena tengok boleh turun sampai mana. Sebab ni yang ni dia bagi graf yang drop kecil lah, kita boleh baca macam tu. Tapi kita nampak dia nak turun lah. Sebab apa, dekat bawah tu resistance dia, dekat atas resistance dia agak kuat, dia dah reject, dia nak turun. Tapi dia tengok, kita kena tengok candle graf yang lebih besar. Supaya kita tahu dia boleh turun sampai mana. InsyaAllah lah. Apa yang lebih valid. Okay, Euro GBP pula. Euro GBP tuan-tuan boleh lihat dekat sini, kekuatan Euro agak kuat sedikit lah. Nak kata kuat sangat pun tidak. Kuat sedikit pada GBP buat masa sekarang, dan semua boleh berubah. Kalau tuan-tuan perasan, kekuatan penurunan ni pun agak berkurangan sekarang. Agak berkurangan tetapi masih ada. Sebab apa? GBP tengah kuat sedikit berbanding Euro. So kena tengok graf lah yang ni. Okey, GJ ni kalau kita lihat tuan-tuan, mula-mulanya memang GBP lebih kuat. Kemudian JPY menguat sedikit. Tetapi tuan-tuan, kekuatan ini lebih memihak pada saya lah. Nak naik pun boleh, nak turun pun kuat. Sebab apa kalau dia nak naik? Sebab saya tengok dekat sini JPY, insyaAllah selalu kita tahu JPY ni selalu dia akan lemah. Tapi tak juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dekat atas tu 158 tu, area resistance yang pada saya sangat valid, yang belum lagi ditest oleh candle mana-mana. Sangat kuat untuk dia nak pull back. Kena tengok graf besar. Okay, untuk Bitcoin nampak dia turun sebatang tuan-tuan. Dia turun sebatang. Okay. So insyaAllah nampak gaya macam kalau dia boleh break echo, nampak yang panjang sebelum tu. Kalau dia boleh break echo tu, maka dia akan turun lagi lah. Tapi kalau dia tak boleh break, maka dia akan naik balik. Okay, insyaAllah apa-apa pun kena tengok graf. Okay, boleh sebenarnya. Okay, jarang-jarang kita tengok JPY berada di depan lah. Ni JPY selalu kan di belakang. Ni JPY kuat. Tu pun tak kuat mana tu 0.24% sahaja. Yang lain pun lebih kurang lah. Okay, lebih kurang lah. USD menguat dah pada malam ni. Betul, USD menguat. Nampak USD insyaAllah dia semakin menguat lah. AUD dengan AUD tak lari jauh lah. Kalau AUD turun, dia pun dia akan turun lah. Dia selalu macam tu. Boleh Iban lah. Saya berkembang lah. Berkembang, betul. Dia twin tower. Macam saya dengan Sipo S dah, twin. Okey, saya pass pada sahabat saya untuk indeks dolar dan juga gold ke, apa betul? Okey lah, baiklah. Daripada Mr. PS saya buat lagu. Ya. Kita tengok indeks dolar dulu. Lepas semua menanti Sipo S tu. Power kot. Tipu. Janganlah. Tapi kita bagi minit tu kan, nanti kita Sipo S juga dah kena ajak sikit. Minit nak bagi hari ni ke Sipo S? Ke Selasa nak? Selasa. Tapi kita akan ada bagi setup minit tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Sulit boleh pakai USD lah. InsyaAllah. Boleh pakai. InsyaAllah. So, okay. Untuk indeks dolar pada bulan lepas kita dapat lihat lah rejection bulan lah, sebab ini dah sampai ke tahun baru lah. So kita save, boleh tengok bulan depan punya forecast lah insyaAllah. So rejection sebenarnya ini shadow yang panjang dan dia sedang reject di kawasan short zone sebenarnya. Tapi apa-apa pun jadi, yang mana short zone ni yang saya gambarkan adalah pernah jadi grafik sebenarnya kan, tekan tu. So ini adalah level-level yang kemungkinan berlaku reversal.
So untuk index dolar ni dia akan jadi kuat sekiranya ada buat sini candle kapit untuk bulan ni. Maksudnya bulan 2 nanti kalau tuan-tuan tengok bullish candle, insya-Allah dia akan menguat sampai ke 99 900 dan sekiranya tuan-tuan dapat lihat pada bulan ini, bulan 1 ni long critical, okay. Bulan 1 sebenarnya dia close dengan candle bearish, kemungkinan besar dia nak trace balik sampai ke 93.5. Okay, kerana di sini pernah menjadi satu, okay, kita tengok candle grafik dan juga ada pernah menjadi satu poin jadi resistance sebelum ni. Kalau tuan-tuan sambung ke belakang ni dapatlah menjadi support dan dia break, jadi resistance sekejap, dia break dan seterusnya kita jangkakan pada bulan ni tengok candle apa yang close lah. So pada bulan ni memang nampak kuat buat masalah ni dan kita terutama pada malam tadi ada berlaku news memihak pada USD dan jangan lupa yang USD sekarang ni tengah banyak inflasi, jadi kemungkinan ada sedikit news yang tidak baik lah untuk USD pada bulan ni. So hati-hati dalam trading, jaga risk reward money management masing-masing lah. So untuk weekly candle, ada candle inside bar di sini di weekly. So rejection semula dan pada minggu ni masih belum close. Hari ni adalah hari Khamis. So sekiranya minggu ni dia buat engulfing, ada kemungkinan untuk dia main sideways lagi sampai dia break. Dia betul-betul break kawasan resistance di 96.9. Dan hari ni mungkin dia akan buat satu base semula, dia akan traffic lebih kecil. Mungkin kita akan dapat lihat dia buat double top ataupun head and shoulder semula untuk dia turun. Sekarang dia buat bullish flat, dia akan naik semula lah. Ini pendapat saya. So ni double bottom, bawah ni akan naik. So kita tunggu juga. Mungkin dia buat double top. Okay, untuk weekly masa yang panjang baru dia turun. Di time frame daily kita nampak kat sini price sedang buat apa, pembentukan apa ni. Ini untuk maksudnya sebenarnya sedang buat bullish flat. So di time frame daily kita nampak gaya untuk naik, tapi dia masih belum break mana-mana arah. Masih belum mungkin akan muat kalau ikut time frame daily. Jadi sekiranya tuan-tuan tengok kat sini, tuan-tuan boleh perasan lah ke bawah di sini box. Mungkin kita akan tunggu dia break up ke atas untuk kita buy, baru kita entry. Okay, dari break up, pull back, di pull back tu lah kita akan masuk position. Okay, pastikan dia break dulu lah, break ke kawasan resistance, dia akan pull back sekejap dan dia akan buy. So bullish flat maksudnya dia akan naik lah untuk index dolar. Tapi lebih kecil kita masih dapat lihat rejection, ini momentum sell, check wave dan ini masih dalam correction naik, menurun dan price juga mungkin turun lah untuk masa sekarang ni. Sideways lah sekiranya kita sekarang tengah tunggu momentum untuk break mana arah. So sekiranya break satu arah dia akan pergi lah, kali break bawah ni akan di sell, kali break atas ni dia akan buy. So dua kemungkinan untuk index dolar. So di dolar dia masih sideways, kita nak pergi mana, jadi sampai kawasan resistance biasanya kita akan sell. Ini pun sudah test di kawasan short zone, mungkin dia akan test ke 50% untuk ini dolar. Okey, seterusnya ni sifat nak buat goal lah. Sifat S lah. Saya juga. Okey, baik, ni sifat S saya buat goal. Saya boleh sifat S boleh. Saya baca hati para pendengar kita dia nak sifat S. Saya tak apa lah, sifat S saja pasal candle pada bulan lepas, pada bulan Disember 2021 adalah candle bullish ya. Tapi dia masih di dalam macam di index dolar, yang mana price masih belum break up mana-mana arah, dia sedang mungkin sedang buat bullish flat kat sini. So tuan-tuan pasal untuk gold ni dia sedang buat cut my handle lah sebenarnya di time besar. Memang one day dia akan naik, cuma kita tunggu dia berlaku breakout lah untuk confirmation. Sekarang ni mungkin dia sampai bawah, dia ada kemungkinan juga lah untuk dia reject sampai ke bawah lagi, ada kemungkinan untuk consolidate untuk masa panjang baru dia naik sebab ni gold dan di time frame money. So swing trader biasanya dia akan dapat macam ni lah. So bulan minggu ni critical untuk swing trader. Sekiranya berlaku candle sell, ada weekly candle, ada peluang lah untuk
bearish masuk pasaran, jadi bearish masuk pasaran dia akan cari kawasan support. So support cantik 1795 lah, 1750 atau 750, nice nama kan. So 1750 kenapa dia cantik, pernah jadi resistance, pernah jadi support okay. So untuk weekly macam tu, jadi mungkin dia akan test ke sini, baru dia akan reject semula. Kalau dia mampu break bawah ni, mungkin dia akan test ke kawasan 1700. Goal memang macam ni. Jadi untuk minggu ni tuan-tuan tunggu saja. Kalau tuan-tuan dapat lihat candle bearish, ada kemungkinan dia turun lah pada minggu depan. Time frame dia kecil di daily. So di daily kita dapat lihat price buat naik ke atas, tapi dia sudah sampai, sebenarnya dia pada 2-3 hari lepas lah, pada tahun baru dia reject di satu kawasan key level, pernah menjadi resistance sebelum ni dan dia tak mampu break. So apabila dia tak mampu break, tuan-tuan tengok di kawasan resistance sebelum ni, dia test, dia celup tangan dan dia sedang turun. Jadi ada kemungkinan dia test kawasan support semula lah. Okay, macam sebelum ni dia tinggalkan banyak shadow panjang di daily. So ada kemungkinan untuk test 1720 di time frame daily. Right. Okay, kita ini kena grafik kan. So mungkin kat sini kawasan demand yang banyak, ada orang letak buy limit bawah ni, mungkin kat sini tuan-tuan pun boleh letak buy limit lah, siapa dia akan bantu balik. Tapi kita mungkin akan dikejutkan dengan jarum yang panjang tu lah, disebabkan gold lah, cerita gold. Memang dia jarum panjang, tahu-tahu cara stop loss, baru dia naik. Pastikan tuan-tuan ada management kuat lah, kalau tuan-tuan trade candle daily. Pada semalam kita dapat lihat price sudah dia masuk balik ke area supply dia dah ni, dan price terus drop lah sampai hari ni. Okay, ini double top yang berlaku sekarang ni, price double top. So macam yang kita tengok price action ni yang saya sebut, ini adalah pembentukan kenaikan dia buat correction wave ke atas. Jadi apa yang berlaku, momentum wave ke bawah lah. So ada peluang untuk gold drop lagi jauh sebenarnya pada saya lah. So kalau kita nak cari entry yang terbaik sebenarnya pada candle sebelum ni di H4, yang mana dia betul-betul dia test kita punya trendline dan dia sudah jatuh ke bawah. So tuan-tuan boleh standby. Okay, standby, cari fokus pada setup sell. Mungkin dia akan naik secara correction, dia akan, ini kita tengokkan dia sedang naik kejap, mungkin dia akan test mula kat sini ke kawasan resistance. So pastikan apa-apa candle close di H1 baru tutup entry. Ada satu tick, mungkin dia buat fake up sebenarnya. So mungkin buat fake up, dia akan naik balik. So sekiranya dia mampu close di atas trendline ni, dia buat fake up, dia masuk ke dalam kita punya trendline. Dan ada dua kemungkinan, sekiranya dia tak mampu close di dalam kita punya trendline ni, dia akan reject ke bawah. Jadi trendline ni penting ya. Sebab tu kita buat tanda trendline ni bukan main, bukan tanda panah. Ini trendline yang biasanya trader-trader hebat yang sedang menunggu lah kat sini peluang. Okay, apa yang berlaku, price action. So tuan-tuan kena trade price action lah, bukannya trade pattern. Maksudnya sekarang kat sini kita nampak dia break up bawah, dia akan jadi sell. Jadi ini yang kita katakan fake up. Jadi contoh dia buat fake up, walaupun dia break sebatang, tapi sebatang seterusnya dia masuk balik. Jadi kita tak mau pergerakan sama berulang, kita fokus pada apa yang akan berlaku pada 3 jam nanti. Kita tunggu. Sekarang dia boleh reject trendline ni, ada kemungkinan untuk dibuat ke bawah lagi lah. Dan rejection ni sebenarnya dia sedang, mungkin bagi saya, dia sedang reject kawasan support di time frame H1 ni. Kat sini memang banyak ada juga lah kawasan demand di bawah ni. So dia celup kaki kat situ pada kawasan, celup kaki dan naik. Dan ini memang kita jangkakan dia akan retrace ke area yang penting juga. Key level ini pernah jadi support, di area sini pun boleh jadi resistance, ataupun di kawasan sini lah, ataupun paling dahsyat kat sini. Ini ada 3 level dia boleh test. So dah kena hati-hati. Untuk goal saya nampak macam tu lah CPF. Dia break trendline, tapi ada kemungkinan untuk dia test pula di sini.
Stress Kemungkinan besar tu guys. Kemungkinan besar dia akan test kat situ. kan macam itulah. Sekarang kita buat analisa biasanya macam itulah kita nampak. Jadi kat sini kalau ada rejection candle bearish kat sini, tuan boleh entry sell, stop loss mungkin di atas shadow yang keluar kat sini ya. Boleh sekarang? Boleh. Okey, baik. Saya akan pass ke C4F. Kita punya tekong. Taikor apa ni guys. Tekong Ini tekong buat garang ni. Tekong buat garang eh. Okay. So terima kasih kepada C4S. Mudah-mudahan yang pertanyaan yang menanyakan tadi tu terjawab lah insyaAllah. Okay. Alright. So kita akan buat ya tuan-tuan. Kita akan buat. Okay. Kita tengok AUD sini ni. Saya kena buat. Okay. Tuan-tuan kalau ada paper apa yang tuan-tuan nak kita bincangkan, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen insyaAllah. InsyaAllah kita akan cuba bantu. InsyaAllah. Nampak tuan-tuan? Ingat tak hari tu kita pakai super trend? Apa Ya. Jadi super trend saya kata super trend keluar layer macam orang gila. Nampak? Itu sebenarnya super trend keluar sell kat sini. Kita apa kita buka sekejap. Dan lah kelebihan super trend. Tuan-tuan kena matchingkan dengan support resistance. Keluar dia sell, tuan terus layer macam saya buat tu. InsyaAllah. Boleh dapat. Sekejap kita cari super trend. Boleh bayar sekejap Sila. Okay, kita tak tunjuk je. Betul tak yang saya kata keluar sell, super trend keluar sell tuan-tuan. Saya nampak tak? Dia keluar sell kat sini. Kan? Area ni keluar sell tuan-tuan. Ini sangat dapat kita bincangkan hari tu. Okay, cuma nak beritahu kat sini super trend ni satu trend yang tuan-tuan boleh pakai lah. Tapi kena matching dengan teknik masing-masing. Okay? So benda tu tak ada masalah. Okay, so kita buang segala super trend ke, apa trend ke kan, kita buang. Kita buat balik apa-apa ada setup hari ni yang boleh kita bagi. Alright, okay tuan-tuan. So AUD CAD AUD CAD ni di mana kita tahu AUD dengan NZD sekarang tengah melemah lah. Dan pelemahan dia orang tu nampak sangat pelemahan dia orang tu nampak sangat bila kita tukar kepada chart, kita akan nampak pelemahan dia yang memangnya dia sudah break area ini. Okay? Dan sekarang dia sudah sampai area sini. Ini adalah area continue area. Kalau kita tukar kepada candle, kita akan nampak ini adalah continue area pattern. Nampak tak? Continue area pattern. Dia sudah sampai dekat sini. Dan juga merupakan area high volume. Yang sangat high volume. Okay. Tapi disebabkan news menunjukkan ataupun currency strength dekat AUD sangat lemah. Jadi penurunan ni kita boleh anggarkan. Kita boleh tandakan juga lah untuk area support yang masih bersentuhan. Ini sebagai standby sajalah. Standby saja. So kita akan tanda. Okay, ini dia kuat lah. Ini kemungkinan juga sama ada dia nak bounce ataupun nak naik. Tetapi kekuatan sekarang menunjukkan support yang terbaik adalah di sini. Iaitu yang pertama support dia. Okay. Nombor dua, support yang sebelum lagi disentuh adalah di area sini. Area sini pun boleh lah. Ini area continue area. So kita ambil yang bawah sedikit. Okay. So area support yang kuat adalah di sini. Kita juga kena ambil kira juga area resistance yang kuat. Okay, berkemungkinan dia akan pull back. Okay, ni kita kena ambil kira. So ke mana dia akan pergi? Ke sini je lah yang paling kuat pun. So ini continue area. So area sini yang paling kuat resistance. Saya linkkan dia dengan lain. Color hijau. Okay. Tak keluar, tak tukar pun So tukar color hijau, baru tukar. Okay, tuan-tuan nampak Okay. Kita tandakan sebarang kemungkinan. Tuan-tuan kena bersedia. Kita tandakan sebarang kemungkinan dan kita akan buat decision. Okay. So tukarkan balik kepada candle. Alright, sini resisten yang sangat valid dan berkemungkinan dia akan test di atas. Tetapi dia ada tetapi juga. Disebabkan dua candle bearish yang sangat kuat ni, maknanya badan dia sangat besar, kekuatan dia menunjukkan penolakan dia. Walaupun ini adalah area yang sangat-sangat kuat. Ini adalah area sangat kuat, kemungkinan untuk dia sampai ataupun untuk dia pullback sangat tinggi. Okey, kemungkinan dia akan menjadi macam ini, sama ada dia akan turun terus ataupun dia akan naik sekejap untuk test ke sini dan terus seterusnya insya-Allah tuan-tuan dia akan sampai ke bawah ni. Insya-Allah, okey. Tuan-tuan juga boleh nampak ini adalah pattern head and shoulder jugalah. Head dia, shoulder insya-Allah kemungkinan nampak macam tu.
ataupun keadaan dia akan terus turun. Macam tu. Kita kena ambil risiko ya tuan-tuan, kena ambil risiko. Untuk trader yang kita menggunakan money management yang mencukupi pada ratio lah. Okey, jadi tuan-tuan boleh instant sell tau. Okey, walaupun di sini ada rejection, saya kata dia mungkin boleh akan reject sini. Tuan-tuan boleh je letak stop loss dekat area sini. Saya tunjuk tuan-tuan. Jika tuan-tuan nak trading kan, tuan-tuan confident. Tuan-tuan confident. Oh, dia akan reject sini lah. Dia akan reject sampai sini je tuan-tuan. Sampai area sini je, insyaAllah dia akan turun balik. Kemungkinan untuk dia turun sangat-sangat kuat lah. Sangat-sangat kuat. Okay, jadi stop loss tuan-tuan boleh letak area sini nampak ni. Area continue area ni kan. Tuan-tuan letak. Tak masalah. So, tuan-tuan kalau tuan-tuan nak entry share lah, boleh tak ada masalah. Instant entry pun boleh. Tuan-tuan nak boleh program boleh. Kalau siapa ada management, saya galakkan instant entry share. Ataupun tuan-tuan tunggu candle ini close lebih baik. Candle ini close lebih baik. Dan 5 minit candle ini close dengan candle merah dan break kawasan ini, maka tuan-tuan entry sell. Tapi tuan-tuan di sini tuan-tuan buat BE. Faham tak? So, sini adalah tuan-tuan letak stop loss. Stop loss adalah di area sini. Sangat simple. Area sini. Sangat-sangat simple. Okay. So ini boleh juga dijadikan sebagai sinyal. Tetapi pastikan candle close dahulu dengan candle bearish. Okay. Bila close dengan candle bearish, tuan-tuan boleh instant sell. Sekiranya close dengan candle bullish, tuan-tuan tunggu dia reject dekat sini baru tuan-tuan sell. Faham Faham, saya harap tuan-tuan faham lah apa yang saya beritahu tu. Okay. So untuk AUD JPY. Okay. Untuk AUD JPY, apa yang boleh kita buat adalah, okey, tuan-tuan buat macam ni. Alright, bila keadaan macam ni, okey, kita kena faham AUD JPY. Sekarang ni AUD kita nampak lemah. JPY pun lemah. Sebab JPY kuat sekarang ni, dia kata JPY kuat. Tetapi kalau tuan-tuan lihat dekat sini, nampak macam dia dah JPY macam nak kuat balik kan. Tetapi tuan-tuan kena consider juga ini adalah dominant candle. Kena consider dominant candle. Jadi bila keadaan berlaku macam ni, apa benda sekalipun pada saya, tuan-tuan kena cari support resistance dululah. Okey, nampak ini area yang pada saya sangat kuat lah. High volume area. Itu area dia tak tahu nak buat, dia tak tahu nak buat keputusan. Nak tembus ataupun nak patah balik. Okay, dia susah nak buat keputusan. Okey. Jadi kita ni kita kena buat, kena cari juga area dia. Kita kena faham ini adalah sistem yang sangat kuat. Okay. Ini area sistem yang sangat kuat. Dan ini area sistem yang sangat kuat juga. Dikatakan area continue area. Okey, so tandakan saja. Tak ada tuan-tuan, just lukis saja. Sebarang kemungkinan kita kena lukis. Okey. Dan tuan-tuan juga perlu tanda area support yang kuat. Ini support kuat tapi dia sudah touch. Ini juga support yang valid. Walaupun kecil bawah tu tapi kita tandakan juga. Kita tandakan, kita buat ni. Okey, dan ni pun kalau kuning baru dia cantik. Okey, lepas tu tuan-tuan tandakan lagi support yang berkemungkinan valid. Ini adalah support yang sangat valid. Okey. Dan tandakan lagi satu support dia yang valid. Okey, bila jadi macam ni, apa yang perlu tuan-tuan buat adalah tuan-tuan lihat sekarang ini kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan boleh macam saya kecilkan sedikit saya kecilkan sedikit. Okey, tuan-tuan perasan ini adalah kawasan yang sangat kuat di sini. Tuan-tuan boleh nampak tadi tuan boleh nampak kawasan sistem sangat kuat. Ini juga kawasan support yang sangat kuat, memang kuat, nampak. Sangat kuat dan kemungkinan dia nak sampai tu sangat-sangat tinggi Ini juga kawasan yang sangat-sangat kuat. Okey. So nampak kat situ. Jadi perkara nombor 2 yang kita perlu buat adalah kita tarikkan trend line. Sebab ini garisan uptrend uptrend. Keadaan tengah uptrend. So bila keadaan uptrend, okey. Dia tak mau, dia macam malu. Malu. Dia macam malu juga. Ni pun boleh lah sebenarnya. Okey, balik pun boleh. Jadi kemungkinan untuk dia nak pullback tu tinggi lah sebenarnya sebab dia masih bermain di dalam garisan. Cuma bila kita convert kepada candle, okay, rejection ni kat sini. Okay, saya zoom balik. Okay, nampak So, nampak kemungkinan untuk nak reject tu tinggi. Sebab apa? Sebab di sini kita boleh katakan bahawa area support ni sangat kuat. Sangat kuat. Kalau dia nak turun pun dia mungkin akan reject sampai sini saja. Lepas tu dia akan naik balik. Jadi kita ambil situasi nombor 2. Situasi nombor 2 kalau tuan-tuan nak instant sell,
Tuan nak sell lah, bukan instant sell. Tuan nak sell DH4 ni lama tau. Tuan kena pastikan dia break. Dia break sampai ke sini. Nampak tak area sini? Area sini pun boleh. Area sini lah, area sini terlalu tinggi. Okay, ni area continue area ni. Okay, dia sampai sini. Dia break, kalau contoh. Dia break, dia retest baru dia retest dekat sini. Baru tuan-tuan boleh sell. Selagi mana dia tak break, ni saya nak bagi tahu. Selagi mana dia tak break ni, dan dia tak retest balik area sini, tuan-tuan jangan sesekali sell. Jangan sesekali sell. Okay, walaupun ini dominant candle bearish. Memang nampak kuat dia nak turun. Tapi pastikan dia break. Sebab ini adalah trend line. Maka trend line adalah di area sini adalah area, nampak ni, high volume area dan juga area yang sangat-sangat kuat. Support yang kuat. Sistem become support yang sangat-sangat kuat. Pastikan dia break dahulu dan dia retest baru tuan-tuan entry sell. Okay. Sebaliknya, sekiranya terdapat rejection ataupun candle bearish ini, okay, saya lukis lagi satu. Candle bearish ini dapat break, dapat break dominant candle yang itu macam ini, contoh. Dengan body, maka tuan-tuan kena standby masa ni. Kalau dia dah break area sini kan, tuan dah kena standby, buy. InsyaAllah dia akan sampai ke area situ. Faham Saya harap tuan-tuan faham lah apa yang saya terangkan ni. Okay, simple. Tuan-tuan kena play safe lah sebenarnya. Ini simple je. Mungkin next candle ni akan break yang ni dah. Kalau betul-betul dia nak bull lah, dia nak naik lah. So insyaAllah tuan-tuan buat BE dan TP tuan-tuan. Sebab dia sangat-sangat valid resistance ni sangat-sangat valid. Okay. Tapi penurunan dia juga kuat. Perlu berjaga-jaga. Tetapi pastikan dia break trend line dahulu. Itu je. Break trend line dari test baru tuan-tuan entry sell, tuan-tuan boleh buat TP tuan-tuan kat sini. Jadi ada dua kemungkinan lah. Macam tu. Okay. Simple. Tuan-tuan tak boleh entry sekarang. Sekarang tak boleh entry lagi. Okay. Saya buat satu lagi supaya boleh no? Sila. Okay. So AUD USD. AUD USD. Untuk AUD USD, nampak tuan-tuan? Dia kena kita punya BE lah. Yang sebelumnya saya tak review lagi, dia kena lah kita punya BE sedikit. Yang BE tu kenal lah. Kalau tak dapat BE tu, dia dah kena stop loss. Bye-bye. Gelak je. Okay, so sebab tu pentingnya BE tuan-tuan. Macam mana analisa power pun, BE tu tetap penting. Okay? Sebab tadi tu saya entry H. Nanti dekat H4 tuan-tuan nampak kecil lah. Dekat H4 tu okey sebenarnya. Alright, so AUD USD pula. Sekarang kita tahu USD kuat tau tuan-tuan. USD kuat, AUD sangat lemah. USD tengah kuat. Tetapi kenapa masih ada candle bullish? Sebab apa dia masih belum break dominant candle? Situasi dia seakan-akan sama dengan tadi. Seakan-akan samalah. Okey, tetapi lain sedikit. Pertama tuan-tuan, belum tanda belum matching dengan trend line dulu. Trend line ni penting juga sebab kalau kita nak kena apa ni, kena pastikan dia sudah break trend line ataupun tidak. Okay. So bila keadaan macam ni, candle baru reject kan. So valid tu sebenarnya untuk tuan-tuan nak tarik trend line. Okay. Okay. Bila keadaan jadi macam tu, agak sukar lah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan kata, oh kita boleh tarik trend line sini. Okay, boleh jadi. Tapi kita tarik. Sebarang kemungkinan kita buat. Tak ada masalah. Apa yang tuan-tuan nampak bila tuan-tuan tarik trend line? Sebenarnya dah break trend line pun sebenarnya. Dan selepas itu tuan-tuan kena tandakan area, high volume area. Di manakah area high volume area? Yang area kemungkinan. Dia akan retest sama ada dekat trend line ataupun area high volume area. Tak semestinya dia akan retest dekat trend line. Tuan-tuan kena faham itu. Okay. Sini adalah high volume area. Okay. Mungkin dia akan retest dekat situ. Dah lama warna pink, kita tukar balik warna lain. Bosan dah warna pink. Okay, warna blue. So, okay, nampak dia sudah break tuan-tuan. Macam saya kata tadi, keadaan dia sama macam ni. AUD tu, saya kata dah, dia akan test AUD, CAD. Dia akan test kejap ataupun mungkin dia akan turun balik. Macam tu lah. Test dengan echo ke kan, untuk nak test untuk test. Sekarang ni dia sangat menguat. Okay, pada saya, bila keadaan macam ni tuan-tuan kenalah cari siapa resisten dia yang valid. Yang pertamanya, saya harap tuan-tuan faham lah kan. Kalau tak faham, tinggal di ruangan komen. So, di sini adalah resisten yang kuat sangat. Tetapi, sekarang dia sudah break trend line. Jadi, resisten itu akan ditest. Tapi mungkin lambat sedikit. So, kemungkinan yang besar adalah ini tuan-tuan. Ini adalah support yang sangat kuat. Tetapi tuan-tuan jangan letak TP kat situ. Tuan-tuan letak dekat bawah. Sebab ada lagi satu area support yang juga kuat. Ini tuan-tuan letak BE. Okay. Itu pentingnya BE. Alright. So, kemungkinan kalau tuan-tuan tanya saya, okay, boleh tak entry lagi sekarang? Boleh tak? Boleh. Tuan kena pastikan dia reject. Dan lebih baik,
pastikan dia break dominant candle ini. Ini adalah satu dominant candle. Nampak semua warna kuning, tuan-tuan letak ni kan, saya buat warna. Lain warna kuning tak apa, lain tak warna lain, sekejap kita tengok. Warna pink kah, lepas tu dalam ni kita bagi jernih sikit, warna putih. Okey. Nampak tak? Ini ada dominant candle. Ni dulu ya. Ini ada dominant candle. Kalau lah tuan-tuan jika kita buat macam hipotesis sains jika dia break dominant candle ke bawah okey. Jika dia break dominant candle ke bawah dominant candle lebih kurang kan candle kita, dia break dengan candle bullish bearish, maka dia akan turun sampai sini dan juga kemungkinan dia juga boleh turun sampai bawah ni. Kemungkinan tuan-tuan sebab ini area support yang pada saya kuat ni tuan. Kuat ni. Tak apa tuan letak tipis apa situ buat BE boleh. Boleh tak ada masalah. Nampak. InsyaAllah tuan pastikan dia break dominant candle. Memang dia akan pada saya insyaAllah lah tuan dia akan turun. Tetapi lebih selamat tuan tunggu dia break dominant candle sedikit dengan body. Walaupun sedikit tuan boleh instant sell dan insyaAllah dia akan turun. Okey, pada saya itulah. Okay. Boleh. Pada saya kalau tuan tanya saya kata boleh. Boleh reset lah. Pada saya boleh reset. Tetapi untuk yang nak selamat pastikan dia break dominant candle. Boleh simpan 3 spare boleh kan tak tahu. Power sangat ni sebenarnya. Power sangat ni. Okey, saya. Kita nak ayat jap. Sila. Jadi terima kasih TPF atas analisa yang diberi. ADCD, ADGPY, ADUSD. Jangan tembak bagi kita. So kita sementara nak tunggu lagi 4 minit. Pukul 9 malam ada news high bad news. Kita akan tengok satu buah pair tu. So pair ADUSD Sifu ada cerita. Kita tengok pair lain yang sedang trending sekarang ni. So pair untuk Euro JPY kita tengok untuk intraday trader. So di H4 kita nampak macam ni pattern dia ada berlaku pada bulan Oktober sampai ke Disember, kemudian naik sideways di bawah base dan sekarang ni tengah naik, tapi kenaikan dia ni apa yang kita nampak adalah kenaikan yang hitam dia turun. So untuk JPY ada kemungkinan untuk dia turun lah, dengan kita dapat lihat price first time dia reject di kawasan resistance terdekat di sini. Di area short zone yang mana pernah jadi support kuat, resistance sekali satu test, ini test kedua, dan apa kita dapat lihat memang berlaku pelemahan untuk JPY mana price turun naik, masih rejection di dalam trendline. So untuk melihat kita kata JPY lemah akan menguat sekiranya dia mampu break trendline ni ke bawah dan dia tak mampu buat high dan kita jangka price untuk test balik ke area pernah menjadi kawasan resistance sebelum ni dan support untuk pernah jadi base sekejap lah. So area 129 hingga ke 129.7 hingga 129.5. Jadi ini kita jangka dia akan test, tapi kita pastikan dia break trendline dulu baru kita boleh katakan entry dengan yakin sikit lah. So ini bacaan saya untuk JPY, mungkin dia dapat double top di sini kan. So kita boleh start sell limit di sini insyaAllah. Akan buat initial order, dia akan test ke sampai 132.4. So untuk JPY nampak mapping dia, gaya dia nak turun, tapi kita kena standby dulu sebab ini dia telah memang momentum naik. So di time frame H1 kita dapat lihat ada rejection. Ini untuk kejap ada kemungkinan untuk dia naik lagi sampai ke area yang resistance ni. Sekiranya ada rejection dari resistance, kita boleh sell semula. Dan ini juga potential dia nak buat head and shoulder. Okay, ada potential head and shoulder, shoulder left, shoulder right. So kita tunggu price untuk buat shoulder right. Sekiranya ada kena bearish, kita boleh tandakan neckline. Neckline dia mungkin di sini. So neckline break macam ada break trendline tadi, dan kita akan target setup sell semua di area trendline, area yang dia test di sini lah. So neckline bukan kat sini tuan-tuan, ini bukan amount. So neckline kita nak adalah di kawasan support yang kokoh di sini, dan dia akan sell. Pastikan dia berlaku, dia buat head and shoulder dulu, baru kita faham yang price tu je lari untuk turun. Kalau tuan-tuan reset tu dia gesak-gesak sini, mungkin dia akan naik atau dapat top, kena stop loss ataupun 14 minit.
kita nak kita nak cuba kurangkan kita punya risiko dalam trading, jadi cuba untuk entry dengan selamat lah. Cuba monitor di time frame yang tuan-tuan trade. Sekali tuan-tuan intraday H1 lah. Dan currency seterusnya DJ ni apa yang kita nampak di time frame H4, dia sedang naik. Memang JPY sangat lemah. So JPY sebenarnya dia sudah sampai ke area yang ada potensial untuk berlaku rejection, tapi untuk GJ bagi saya dia masih ada ruang, ada resistance untuk dibuat double top. Kata ni dia masih ini menunjukkan tanda tak boleh nak turun, tapi sebarang pattern kita nampak. Mungkin QML lah, siapa yang trader QML dia taruh kat sini, dia buat kenaikan macam ni, so dia ada kemungkinan untuk test kat sini untuk terus pula. So untuk DJ ada peluang juga dia nak test kat atas ni. Dan pattern yang kita sedang tunggu sekarang ni adalah head and shoulder ataupun double top. Cuba huruf M, neckline break, kita akan sell ke kawasan pernah menjadi resistance sebelum ni. Ini kita punya target TP kat situ saja. Sebab di sini mungkin akan berlaku satu rejection. Kita nak tengok price nama mampu break bawah ataupun tidak. Kalau mampu break bawah, dia akan jadi satu sell yang kuat. Sebabkan biasanya GPY pada awal tahun dia akan kuat lah. Sebab itulah dia akan, biasanya untuk awal bulan ni dia buat signal dulu. So signal ni kalau trader QML dia nampak lah. Itu dia H4. Dia traffic lebih kecil. H1 masih macam Euro JPY. Kita tunggu pattern yang keluar. So pattern dia kat sini adalah pattern mungkin tak berapa clear lagi. Mungkin macam tu. Sedang ini menunjukkan price tengah volatile. So lepas volatile biasanya dia akan tukar. Jadi sekali tuan-tuan nak tengok price ada reject semula kat sini, tuan-tuan boleh entry resistance sell lah. Okay, macam tu ni engulfing memang cantik untuk dia turun. So DJ kita tutup peluang untuk sell sebenarnya. Sebab bagi saya dia naik sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh, tak ada sebarang retracement lagi. Ini memang peluang terbaik lah untuk pullback trader untuk cuba cari position lah. Position buy. So kalau ikutkan kat sini price sudah naik sampai dekat 800 pip. Okay, dia pullback pun tak banyak. Okay, pullback ke kawasan resistance sebelum ni pun tak ada sangat. Itu yang kita nak cari peluang buy lah. So peluang sell lah untuk DJ. Kalau boleh, mungkin pada awal bulan ni kita akan dapat setup. Jadi pada tengok price action yang dia buat kat sini. So ada kemungkinan dia sideways untuk jangka masa yang lama lah. Tapi sekiranya kat sini kita tengok dia buat pattern bearish ke bawah ni, bearish flag, ada peluang untuk dia balik. Mantap Zubair, mantap. Macam tu lah DPF. Dah kenal, alhamdulillah. Allah benar tu. Alright, seterusnya pair GU. So GU pair action yang kita nampak, action yang kita nampak di sini, kita zoom out dulu lah. Kita tengok kita pair H4. So H4 macam pair yang kita tengok sebelum tadi. Nah ini sebenarnya kita kena combo dengan trendline. Kita nampak dengan lebih jelas. So apa yang berlaku kat sini adalah trendline breakout. Trendline breakout di sini, okay. Pada ada reject, dah berlaku breakout atas sudah 3 kali. Tak mampu break kawasan support. Okay, ini support dia, price tak mampu break. Ada engulfing, price betul naik. So di sini adakah dia sudah sampai ke area yang maksimum dia boleh naik? Bagi saya masih belum lagi. Resistance di time frame H4 adalah di atas ni. So untuk resistance trader memang sangat-sangat jauh. Boleh sampai, cuma kita kena hati-hati. Okay, kat sini pernah kita tengok pasal support sebelum ni. Support dah tak break pasal support sebelum ni, belakang ni. So untuk dia naik, bagi saya memang sekarang ni dia tengah volatile sebenarnya. Kita ikutkan variation trendline kita ni. So bagi saya dia boleh naik sampai ke sini, mungkin double top. Bagi saya tengah tunggu dia buat double top, dia breakout, dia akan sell kat sini, mungkin dia akan reject untuk buy semula lah naik atas. So variation ini yang saya jangkakan lah untuk GU.
So GU kenapa kat sini saya kata sebab kat sini kita kena tunggu dia buat correction report dulu first. Sekiranya dia buat grafik ada seller interested untuk jual kat ni, mungkin dia akan set ulang, dan yang lebih kukuh pastikan dia break up trend line untuk GU ni. Break up trend line kat sini, dan next trend line kita panjangkan sikit nanti. Kat sini ada insyaAllah akan ada test mula di level lebih kecil. Dia akan cuba untuk test kawasan sini. So untuk buyer, untuk bullish trader, tuan boleh monitor di area 1.33 atau 1.34 lah, 1.34 hingga ke 1.336. Di situ mungkin price akan cuba buat kat sini double, mungkin dia nak test balik area sini sebab ini pernah menjadi kawasan resistance di sini, resistance, previous support, dan mungkin dia akan test support semula untuk sambung naik ke atas lah dan cari buyer di bawah. Betul? So time frame lebih kecil, price masih belum masih di dalam trend line kita. Dia nak cuba naik, ini rejection kuat. So apa yang tuan nampak kat sini, sebenarnya dia ambil balik kawasan guna candle ni, dia celup balik, pop, turun, dan mungkin bearish move lah dalam masa H1 ni untuk test ke sini. So kalau tuan-tuan dapat tuan-tuan nak entry sell, mungkin current price, stop dia agak jauh, TP nya dekat sini lah, kat clear trend. So risk reward 1.1 tak buat cantik sebenarnya. Jadi pandangan saya untuk ok, dah pun sebelah, bagi kita tengok Forex Factory. ISM Services, apa bacaannya? Negatif. Negatif. So price sideways untuk USD. Number 2. Ya, betul. Pagi tadi USD kuat, malam ni USD lemah disebabkan impact ni. So kita dapat lihat Betul. price sedang turun. Gold, untuk penginter gold dia sedang buat base, mungkin tuan-tuan memang dia akan test kat atas tu CPS. ya mungkin saya awal-awal biasa dia kan tuan-tuan pasal dia naik kejap kan, 15 ok, dia naik kejap, lepas tu nanti dia ambil kawasan support, kalau dia mampu break bawah dia akan sell lagi. Sekiranya dia tak mampu jaga kawasan support ni, ada candle bullish kat sini, tuan-tuan boleh buy TP kat sini lah di 15 gold. So sekarang ni dengan trade lagi, pastikan ada keluar satu candle bullish di area, sebab sini area critical sebenarnya, dia retest balik. Kita nak tunggu dapat satu candle bullish baru kita boleh entry lah. Stop loss kita di bawah kawasan support ni. Biasanya awal-awal ni dia buat surprise dulu sikit. Okay, insyaAllah. Okay, kalau dia mampu turun bawah ni, maksudnya dia nak turun lagi lah. Dia letak sell stop di bawah ni pun boleh. Dia tick lah. Mungkin sekiranya mampu break kawasan support ni, maksudnya dia akan turun lagi jauh. Letak dia sell stop. Right, TP kat stop kat sini, TP mana? Di H4. So H4 kita cuba target di kawasan grafik sebelum ni, masih belum test. Dari sini tuan-tuan nak TP seterusnya 171. Okay, kita saksikan nantilah. Ini sebab boleh sangat CPS. Kita ada komen CPS daripada Cik Legacy dia kata mantap lah, mantap CPS Finance dia kata. Apa khabar Cik Legacy? Mungkin lambat sikit masuk CPS mungkin lah, tapi tetap beri sokongan So untuk USD CAD sebenarnya saya target sell limit di sini, price untuk test balik kawasan resistance sini, dan sudah test sebenarnya untuk USD dia tengah naik semula lah. Rasa sebabnya trader mungkin dah masuk. Ini di H1 kita dapat lihat ada satu potensi yang sangat dahsyat. Ada kemungkinan bullish sedang kontrol pasaran, mungkin dia akan naik lagi untuk USD CAD. Okay, kita dapat lihat di daily price sideways. So kalau price kita sideways, sini pernah jadi kawasan support dan resistance dia di atas sini lah. Resistance masih belum test, ada kemungkinan dia naik ke di sini. Okay, semalam ada buat candle kapit juga kapit lah. So survey memang suka lah candle kapit ni. Macam ni candle kapit, dia turun naik.
Okay, ini pun kena insyaAllah pada hari ni pun dia akan dibeli dah kalau ikut kena kapit ni. USDC ni. Sebab kat sini price, DH4 dia sudah sampai ke critical area. Rejection anytime dia berlaku. Okay, dia sudah test sini kat sini lah, critical area. Okay, kalau ikutkan ni setup sell sebenarnya dia DH4 setup sell. Ada apa kata? Candle evening star ni. Tapi mungkin price pun turun, mungkin sekarang dia nak ambil area sini untuk turun sikit baik lah. Ini momentum naik kuat juga ni, kita boleh nak sell setup. Ni tuan-tuan tengok sini, ni adalah orang kata price action yang volatile. So price volatile dengan trade siapa saya kata volatile, kita tak tahu mana resistance mana support. Sekarang ni support tak boleh, okay, support tak boleh, tapi dia masuk balik kawasan ni dia turun naik balik. So ini tak cantik sini yang kita tanya kita trade. Mungkin dia akan buat ni high, dia akan jadi macam megaphone lah, kita tak tahu ke mana. Okay, dia memang dahsyat pergerakan dia sebenarnya. Mungkin dia ni sebalik dia sebaliknya. Dahsyat mungkin ada news kot. Dia kalau USD negatif, kadang-kadang benda lain terjadi efek lah. Tu kena berhati-hati Betul. Tekan ini je lah, 42 je. Apalah kalau macam tu. Mungkin bearish trader tak ada untuk USDC ni tidak apa ni, tidak ada rezeki malam ni. So untuk USD dia naik kejap, dia sama turun lah. Memang nampak gaya yang turun jauh sikit je. Dan untuk sebenarnya untuk di area-area USD ni dah sampai ke kawasan pullback. Sebab apa sini yang grafik kena yang grafik dia retest sekali pertama habis sana dia akan naik. Sebab mungkin sebab kalau tuan-tuan zoom out di daily dia sudah tak larat nak naik. Okay, dia turun dan ini berlaku breakout. Sekarang kalau dia mampu breakout, maksudnya yang grafik ni dia tak respect kan, mungkin dia akan test balik ke bawah ni respect lah. Mungkin dia terbalik. Tak respect. Mantap. Saya dah selesai untuk pencet malam-malam ni. USD nampak lemah tapi mungkin ada berita lain yang kita nampak dekat dalam Forex Factory ni, dia price masih menguat lah untuk USD. Jadi C4F ada nak sekarang pesanan? Okay, so pesanan tu kata macam tuan-tuan yang mana trade news pun bagus sebenarnya, trade news ni bagus, tapi tuan-tuan kena matchingkan juga dengan support resistance, ataupun tuan-tuan kena matchingkan juga dengan teknik tuan-tuan, supaya kadang-kadang macam tiba kata kita tak tahu kadang-kadang ada benda yang berlaku yang kita terlepas pandang okay, semuanya ada backup plan. Okay, so dan saya sebelum tu nak ucapkan terima kasih lah kepada Cik Syahir Bahar, okay, yang komen untuk goal, at least komen, alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Pada pendengar yang terdapat enjoy malam ni, insyaAllah benda ni akan direkod, tuan-tuan boleh lihat di YouTube kita sebenarnya dan juga di Facebook MFM TV Online. So mudah-mudahan apa yang kami ajar hari ni atau apa kami share pada hari ni membantu tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit faham ataupun sama tak ni sedikit confident untuk ini. Nah ini kami pun tak pandai mana pun juga, cuma kami ni boleh bagilah pendapat kami, okay? Sekiranya sama tuan-tuan boleh ikut, tak sama jangan ikut. Betul. Kalau tuan-tuan setuju dengan analisa kami, tuan-tuan follow. Sekiranya tuan-tuan rasa macam tak boleh pakai lah sesuai fairness ni, saya nak trade sendiri lah, terpulang. Sebab itu modal yang equity tu putar-putar tu tak milik tuan-tuan. Dan sekiranya tuan-tuan rasa setuju, baru tuan-tuan ikutkan kami. Jadi kita jangan lupa kita ada di Daniel Media Exchanger, tandingan sedang akan berlangsung pada 17 bulan ni. Tuan-tuan kena register, tengok jurnal komen MFM TV tu ada tandingan Daniel Media Exchanger lah. Boleh FF? Boleh best. Okay, so insyaAllah tuan-tuan kita ada penghujung rancangan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua kami manapun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.